Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hadis 35. Hadis 35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menahan susu unta dan kambing. Sekali bunyi tak mana? Barang siapa membelinya, ia boleh memilih yang lebih baik antara dua hal. Setelah memerah susunya, iaitu jika ia mahu, ia boleh menahannya, dan jika tidak, ia boleh mengembalikannya dengan satu sok, iaitu tamar, sok tamar. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim, ia boleh memilih selama 3 hari. Menurut riwayatnya yang dikomentari oleh Al-Bukhari, ia mengembalikannya beserta satu sok makanan tanpa gandum. Al-Bukhari berkata, dan tamar itu lebih banyak. Jadi nampak ni ialah satu daripada larangan Nabi menjual binatang secara keliru. Lagu mana dia ni? Kita baca bersama dengan hadis 30 ni dah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan mahaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'a rawahu al-Bukhari wa zada al-Ismaili min tamrin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli seekor kambing yang penuh susunya tidak diperah, lalu dia mengembalikannya, maka hendaklah ia mengembalikannya berserta satu sok. Itu riwayat Al-Bukhari. Al-Ismaili menambahkan apa dia? Satu sok tamar. Dua hadis yang kita baca tadi. Kedua-dua hadis ini menjelaskan mengenai hukum tasriyah. Ada satu benda dia panggil tasriyah. Apa dia tasriyah ni? Iaitu menahan susu haiwan sebelum dijual. Seperti unta, kambing, lembu dan sejenisnya, sama ada dengan mengikat puting susu atau teteknya atau sebagainya. Binatang-binatang yang boleh hasil susu lah, selain pada daging, unta, ada susu unta ke jual susu unta. Kambing sama telah lah. Lembu ada susu lembu. Dan apa sajalah binatang yang boleh kita perah susunya. Jadi, amalan masyarakat jahiliah dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak perah susu kambing. Dia tahan ataupun dia nak suruh tahan laginya, dia ikat. Dia ikat susu. Dia tak ada bateri ke? Buat. Nanti kita tutup buku semula.
ke tak. Jadi susu tu diikat. Tu cara. Apa tujuan dia ikat tu? Kita tengok. Pemiliknya menahan air susunya selama beberapa hari. Sehingga air susunya terkumpul dalam kantung serta membengkak dan tampak kelihatan banyak. Itu tujuannya. Jadi kalau orang mari nak beli kambing kau, lembu dia, uta kau, oh dia tengok bekok molek susu ni banyak ni, dia kata. Mana kalau orang tu dia beli kambing berdasar kepada dia nak buat kambing susu, nak perah susu kan, boleh ambil lah sebab susu banyak ni, dia kata ni. Jadi dia tak royak hak dia tahan 2-3 hari dia tak perah tu. Dia kata sehari-sehari sebanyak ni. Oh lah dia kata. Nampak tak? Jadi ada juga orang tipu cara tu. Apabila pembeli melihatnya, ia menganggap haiwan tersebut mampu mengeluarkan air susu yang banyak sehingga ia sanggup membeli dengan harga yang tinggi. Itulah tujuannya, nak molek barang jual. Ditanya berapa, kalau setahun ni punya beri lah ataupun kambing, kalau boleh susu sebanyak ni, kalau nak jual 400, 500 hamba berani, dia kata. Jadi situlah kedudukannya. Dia tujuan tu. Jadi manusia ni dia nak cari untung ke macam-macam helloh dia buat tau. Kita tak terfikirlah, tak ada orang buat pak kita, tapi sehingga Nabi sebut benda ni jadi kehadis dah. Larang jangan buat kerja gini. Cuba tengok gambar lagu ni lah. Bila banyak hari bekok, orang pun mari tengok. Tak apalah, dia nak jual kawin, setuju selalu tengok. Sebab sehari-sehari berapa cupok boleh ni, dia kata. Jual susu. Haiwan yang ditahan susunya juga disebut muhaffalah atau musarrat. Kerana banyak dan melimpahnya air susu dalam kantung susunya. Ia merupakan amalan masyarakat Arab jahiliyah. Tidak berlakulah tempat kita. Apa tujuan dia buat gitu? Tujuannya nak menipu pembeli. Supaya pembeli itu terasa tertarik dengan kambing ataupun lembu. Ya dia nak jual tu sebab menghasilkan susu yang banyak. Jadi kerja ini diharamkan oleh Islam. Pasal apa? Mengandungi unsur gharar, iaitu penipuan. Tipulah. Jadi kita nampak dok, dalam Islam ni jual beli ni jangan tipu. Tak boleh kalau benda molek kena kata molek. Dia biasa berlaku kita ni kalau lah benda dalam hak tak nampak tengok sebab buah durian. Buah durian kan? Buah durian kat nyayu benar. Isi molek, hak ambu-ambu tak jual kalau hak tak molek. Sebab orang jual ni kan sedap dia kecek dah. Manis kau ni, manis. Tak, betul. Jadi kerana dia pandai, kecek tu, dia tunjuk. Nampak ke penampilan tu boleh menarik orang beli, maka dia beli. Jadi ni secara umum, bila benda ni berlaku di masyarakat jahiliah, tipu jual kambing dengan cara tak perah susu tu supaya labu susu tu nampak bekok, supaya orang tertarik nak beli. Kita boleh kiaskan dengan benda-benda lain. Bagi pihak penjual, janganlah kita kena secara telus. Oh ya betul. Ambo jual buah lanah ni. Manis kau? Nak kata manis tak juga, tapi masa pun tak juga. Terang lah. Hak tu baru ya. Ni kita cuba belah sebutir. Lanah kaca tak? Habis tak? Bukan MD2 lanah kaca. Buluk dal yang ada juga. Bahan dia kita pergi beli MD2. Tanya kata, manis kaca lagi. Pada MD2 ada nak beli. Dia kata, iyalah, dia kata, tapi berapa kaca murah kata. Murah kaca pada sediakan manis lanah kaca. Dia kata gay ni, dia kata Yamaha MD2 ni, dia kata kita makan banyak pun lidah tak
Tak sakit dia kata. Tidak seperti tu. Hak tu dia kata berasa letah. Dia kata, makan-makan minum air tak sedap. Lanah MD2 tak apa. Hak tu dia mahal. Betul ke lagu tu? Tak tahu Allah mana. Tapi kita tarik dah. Nak beli tu dah. Jadi nak royaknya kita kecil betul. Royak betul benda. Mana dia kita dapat? Dia pada sini lah. Kalau setara ni punya nipu, bukan kata bila dalam hadis ni sebut kambing, lembu, susu. Dia maknanya hukum dia sama dengan benda-benda lain. Gapo hak dia nak sini, hak dia nak royak sini, tak boleh nipu. Gharar dia panggil. Justru tasriyah yang diharamkan adalah pada haiwan untuk dijual beli sahaja. Adapun amalan tasriyah jika dilakukan bukan untuk tujuan jual beli, sama ada untuk maslahat pemilik haiwan atau maslahat haiwan itu sendiri, maka ia diharuskan. Mungkinlah ada orang mari nasihat ke dia, bila kita tak peruh banyak hari ni hasilnya lebih banyak. Tak? Kalau kita peruh hari-hari misalnya kalau boleh cupuk sehari. Tapi kalau kita tak peruh 3 hari, dia tidak 3 cupuk jadi naik 5 cupuk lah pula. Kita katakanlah. Tu contoh yolo sungguh kodok. Lagu tu tidak jadi haram, tidak sakut paut dengan orang sebabnya kita dengan apa ni barang kita. Kita tidak niat nak jual. Tapi yang dia marah saat ni maknanya kita tak perah tu kerana nak tunjuk kepada orang beli bahawa kambing dia ni menghasilkan susu yang banyak. Dia mau nak tahu banyak tak banyak, tengok labu susu tu. Allah banyaknya. Lagu ni kau hari-hari. Dia kata. Padahal 3 hari dah tak perah. Asin. Maksud inilah yang ditegaskan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya melalui bab penjual dilarang menahan tasriyah air susu unta, lembu atau kambingnya. Semua itu termasuk amalan muhaffalah, haram. Hal ini menguatkan pandangan ahli ilmu bahawa alasan larangan tasriyah adalah adanya unsur penipuan di dalamnya. Nak nego molek. Sebab dia kata nego ni satu amalan yang mulia. 9/10 rezeki itu boleh ikut nego. Namun jika berlaku juga jual beli haiwan yang ditahan susunya dan pembeli dapat tahu setelah memerah air susu haiwan tersebut, maka jual beli tetap sah dah akad jual beli dah. Bayar molek-molek. Wak kelik lembu apa ni beri di rumah kambing lah kata ni. Guano perah tidak serupa hak tengok masa tengok lagi beli. Tahulah kita bahawa hak kita pergi tengok bekok molek labu susu dia tu bukan kes susu banyak, kes 3 hari tak perah. Ada situ. Jadi kalau kita tahu lagu mana jual beli tadi, dia kata jual beli itu sah. Tetapi ia mempunyai hak khiyar. Dia berdosa orang jual ni. Khiyar makna pilih. Sama ada untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Boleh. Hukum kita boleh batal. Cumanya amalan dalam masyarakat ni dia tak betul tak? Perjanjian pun tidak lagu tu. Kalau ada perjanjian sama tu lah beli begi orang tak ada buat sign tanda tangan apa. Setuju kau setuju lah, tapi esok pergi congok-congok tak jadi dia ambil klik Wak mari balik piti kawan 500 hak bayar tu ambil balik kambing demo. Tak boleh dah. Tapi dak hukum boleh, dia panggil khiyar. Ini satu amalan yang tak berlaku dalam masyarakat kita. Jual beli khiyar tak berlaku. Ada kita kerja dengan atas klik kerana tak betul sebagaimana janji. Kalau atas klik hak punah orang atas klik, tapi kalau sebagaimana janji tuan tak macam tak adil lah. Kita beli kalau kereta kata lepas beli tu kalau punah boleh atas klik. Dia kata molek guano kata. Tak jadi tapi gak nak boleh kau tukar tu berkira kalahnya badi bahah dulu dah. Duk dengan kawan molek dia mau naik guano dia buat tu buah tu pula.
Dia mau kata kereta ni molek kita bawa tak ada siapa gua musan nak pergi Kuala Lumpur. Duk mani orang mampu kerah. Duduk dengan kawan tak gaji mampu dia mau bawa gua nak jadi situ pula dah. Sebab dia kata payah nak jadi khiyar ni. Dalam nak kepada faham hukum lah. Kita kena faham bahawa kita nak cari ibadat, nak cari pahala. Jual beli ni boleh pahala. Kita pergi kedai walaupun nak pergi cari gula, nak beli telur. Kita nak makan tapi kita pergi dengan jual beli kita mengamalkan satu muamalah. Jual beli mengikut hukum Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi, kita dapat pahala. Mai telur sepapah berapa? 15 riyal. Kita WPT, ambil telur dia jual belilah. Kita buat klik tu. Dengan cara tak langsung melekat catik pahala tu. Kita telah melaksanakan satu muamalah, satu hukum dalam agama kita. Tiba-tiba kita nak harap ke pahala, bila dengan menipu lagu ni dia akan boleh dosa. Itu situ. Jadi orang yang nak menjalankan urusan muamalah gapo ni nak buat molek, nak betul ni, orang ada dalam perkiraan dia dosa pahala. Sebab tu orang jual, orang kalau kita nak beli nisai madu lah, nisai lebah lah kan, payah nak cari yang asli. Memang ada tapi seorang 10. Orang yang jual dengan cara betul, dia tak capur nisai. Dia capur gapo? Capur gula ke capur nisai? Air gula ke air nisai? Oh kamu, payah bahaya sikit. Mesti yang raya. Jadi dia buh dalam tu. Sebenarnya madu tu untuk mendatangkan khasiat jadi mudarat pula, buh gula pula dalam. Orang makan tu menipu dosa apa pula memudaratkan orang. Jadi orang yang tak jual madu lebah ni dengan cara capur gini, orang yang tahu dosa pahala, dia amanah. Betul tak? Kita kena kenal orang jual. Betul, bukan nak pergi beli madu tu, pergi beli apa sehing sama, kita tahu dia orang betul. Jenis orang lagu dia tu dia tak capur tu. Nak beli dengan orang lain tak seroyak dia pun. Main madu asli baru sedikit, kita tak percaya. Sebabnya ramai lagu tu dah, ramai orang capur. Jika ia membatalkan jual beli, ni orang panggil khiyar tadi, dan ingin mengembalikannya, maka hendaklah dikembalikan bersama haiwan bersama satu sok atau satu gata tama atau kurma berdasarkan dua hadis di atas. Apa? Tak boleh atas saja-saja. Atas klik lebih tadi tak jadi beli. Tapi kena atas dengan mari segata tama ataupun kita tukar kepitih lalu. Sebab apa? Kita nak bayar beberapa ganti rugi. Dan kita nak menutupkan daripada nak berlaku akan datang, nak baluh emas yang muka kan. Dia serahlah ni tak jadi ambillah segata yang tama. Ataupun kalau kita tak jadi belilah, kita pun bagi hadiah ke dia. Tak jadi beli. Lepas tu pula nak bayar ganti rugi kita duk, kalau kata beli kereta, kita bawa dah 2-3 hari ni dah. Jejah dah kereta dia. Kena holo tu, jangan holo kereta saja, holo dengan pitih. Nak tiah-kiah ke bawah tamak ni tak? Gantian sebanyak satu gantan tamak adalah sebagai ganti rugi yang bakal ditanggung oleh penjual akibat susu yang telah diperah. Jadi kita telah ambil manfaat. Kalau macam kambing tadi, tak sedap. Tak, guna ni. Dengar tak? Bayar ganti rugi dia. Ganti rugi kerana susu kita perah kita ambil. Kalau kereta tadi kita boleh manfaat dah, kita buat naik dah. Ganti rugi tersebut sebaik-baiknya adalah buah tamar. Namun diharuskan juga apa saja makanan seperti gandum, barley dan seumpamanya, kecuali gandum jenis samra yang agak mahal harganya. Tu takut rugi adik orang beli pula. Ia berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas yang secara jelas menyebut segata tamar, dan dalam riwayat yang lain menyebut segata makanan tanpa mengkhususkan kepada makanan tertentu asalkan bukan gandum samra. Ni gandum jenis kelas 1 ni.
Sebaiknya makanan tersebut adalah makanan asasi sesebuah negeri seperti gandum, barley dan sebagainya. Kalau kita ni beras lah. Ganti beras. Kalau dengan hak, apa ni? Hak tak jadi beli kambing tak boleh. Kita baca hadis ni tak berapa berasa masuknya dengan amalan kita, masyarakat kita ni dah. Sebab kalau orang beli kambing pak kita ni, jarang orang beli kambing kerana nak perah susu. Betul tak? Beli kambing kan nak buat ngekah, nak sembelih. Jadi tak timbul. Benda tu. Hikmah larangan dari ganti rugi dengan gandum samrak kerana ia adalah jenis gandum yang mahal dan tidak sepadan dengan ganti rugi susu yang diperah. Riwayat tersebut juga menetapkan tempoh khiyar selama 3 hari. Nak beri peluang untuk kita siasat tengok betul ke tak betul apa yang disebut oleh penjual. Sebab misalnya dia kata, balik kepada cerita hadis tadi, susu tu dia kata banyak. Kalau tengok kalau labu susu tu banyak. Jadi nak tahu banyak sungguh, tak padan dengan sehari 2. Betul tak? Takut salah hari, tengok esok pula, tengok lusa. Jadi dia beri peluang 3 hari. Itu tempoh yang paling sesuai dengan susu yang diperah serta ganti rugi yang ditetapkan. Ia merupakan pendapat jumhur ulama. Batas waktu tersebut bermula setelah susu diperah oleh pembeli kerana penipuan akan terbukti setelah diperah. Nak tahu betul sungguh ke tak betul sungguh, perah hari ni, tak jadi juga. Dia kata boleh boleh 2 copok sehari, dia kata tak jadi juga. Perah tak boleh juga. Perah hari yang ketiga tak jadi juga, hari kira dengan tuan. Taklid ke dia. Bila taklid ke dia, kita pun kena bawa lah makan ni tadi. Kalau kita kira learn, ingat tidak lebih taman lah, berah lah. Ia berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas yang bermaksud janganlah menahan air susu tasriah unta dan kambing. Bagi pembeli yang telah membelinya, maka dia berhak memilih 2 perkara yang dia kendaki sesudah dia memerah susunya. Al-Hafiz Ibn Hajar, ini tuan kitab ni, dia sebut di dalam kitab dia Fathul Bari, iaitu syarah bagi Sahih Al-Bukhari. Katanya Ibn Hajar, jumhur ahli ilmu mengguna pakai hadis ini sebagai asas pendapat mereka, iaitu hak khiyar. Jadi malam ni kita boleh istilah ni, kita pembeli ni dilindungi oleh satu hukum syarak, iaitu kita ada khiyar. Kalau barang yang kita beli itu cacat, tidak serupa dengan apa yang dia gambarkan masa beli, maka kita boleh pilih. Khiyar ni makna pilih untuk kita nak taklid. Betul tak? Kalaulah kita beli buah durian, kelik-kelik belah 2 rumah kerang, nak tukar, tuan dia pun tak boleh buat gapo juga. Kerang kata. Boleh tak tuan dia royak kalau kerang taklid ni kita beri hak lain. Tak. Tapi masalahnya pernah sekali kena. Dia atas tuan dia kata, nak beri hak lain tak ada kau. Suruh saing buat pergi. Dia kata, dia kata, tahu kita ambil dengan orang juga, dia kata, nak beri hak mana dia kata. Oh, payah lagu tu. Kabar-kabar dia kata, rugi saja 20 riyal. Dan telah difatwakan juga oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyisihkannya. Maknanya ini satu pendapat yang kita ni ada hak khiyar. Pendapat ini diterima dan diikuti pula oleh para tabi'in dan ulama sesudah mereka yang tidak terhitung jumlah. Akan tetapi majoriti pengikut mazhab Hanafi menyelisihi pendapat jumhur dalam masalah ini dengan mengatakan bahawa pembeli tidak mempunyai hak khiyar dan tidak boleh mengembalikan hawan musyarak. Pelik pula ni. Mazhab Hanafi dia molek-molek dia hukum kata boleh khiyar, dia tak tahu mazhab lain pula. Dia kata tak boleh khiyar, dan beli dia. Habis cerita. Kita pergi hadis yang kedua pula. Ni cerita lain pula dah. Ni penipuan juga dah. Malam ni mana cerita jual beli nipu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati min ta'amin fa adkhala yadahu fiha
Fanalat asabi'uhu balalan. Faqala ma hadha ya sahib at-ta'am. Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Ni jenis orang jual barang longgok. Dia bubuh selonggok, dia kata ni jual. Selonggok ni 20 riyal. Dia tak main suka. Makna hukum boleh juga kita jual tambah. Tengok dalam Facebook tu dia mau buat naik tahun 50 kok Kota Baru tak 50 Kedabu 40 sen selonggok. Enggak worry ya. Hak jual apa tak akan baju pakai nampaklah tahun 50 kita tak ada lagi berlakon. Maknanya pernah tempat kita ni jual longgok. Murah dulu 40 sen je selonggok. Duk berasanya dia jadi 40 sen tu duit 1 sen boleh beli masa tu tak? Tak, dah tanya orang tua dulu 1 sen, setengah sen boleh beli. Jadi 40 sen stok selonggok dia. Banyak butir, dekat 15 butir dia, 40 sen. Baik. Jadi Nabi pun dia pergi kepada orang jual longgok, buah tamar. Dia tak jual kilo. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya. Nabi tu dia bijak, dia masuk tu. Dia terlagi cocok. Dalam ada nak berapa misalnya. Dia royaklah berapa dirham nak jual ni. Nabi pergi, Nabi pun jolok tangan dia. Dalam hak duk longgok tu, dia pun akak. Apa ini wahai penjual makanan, dia tanya. Basah. Nabi masuk tangan tu, dia tengok tak jari dia basah. Maknanya tamar basah. Katanya orang jual tu terkena hujan wahai Rasulullah. Kena hujan, maknanya tan hujan. Nabi jawab, mengapa tidak engkau letakkan di bahagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Tamar kalau kena air, kan murah patutnya. Sebab apa ia muduk kambuh dengan hak kering, hak basah berbawah. Kalau bubuh hak basah datang, orang boleh tahu ni tamar kena hujan. Bila tamar kena hujan murah. Kalau tempat kita ni ke dia? Tempat kita dia jual etok dah. Dia buat besar datang. Hak kecil berbawah. Lebih kurang dah tu. Singgah kereta buat apa? Kita jak sana lagi kita duk cari etok besar sepon. Hosen ni hak besarnya. Main suka apa dia bubuh tu kat kelik di rumah tu kan. Ada berapa butir je besar. Bawah tu kecil. Tak boleh lagu tu dah. Kita kiasi. Kena apa dak? Jual beli ni kita nak apa ni dia ada dosa pahala. Bukan nak piti saja, kita kena ingat. Bukan nak piti saja nego, kita nak ke pahala, tak si ke dosa. Jadi Nabi sebut barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku. Nabi tak mengaku umat. Ni. Nipu. Orang nipu ni Nabi tak mengaku jadi umat. Tak mengaku umat. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan suatu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Baginda mendapati seorang penjual makanan menumpuk dan melonggok makanannya untuk dijual. Cuba gambar gini. Dia jual jenis stopok dak. Ada lagi orang jual stopok gitu. Dia muda ingat ada tak dia pakai bubur dapat 5 butir dia atas. Tak. 20 riyal. Ada Tapi burian tu mungkin nampak. Ni bahasa topok ni benda kecil. Hak bawah kita tak nampak. Tidak dinyatakan dengan jelas jenis makanan tersebut, apakah tamar, gandum, buah-buahan atau sebagainya. Dia tak sebut tamar ke tak. Tapi buah-buahan lah. Selain dari menggunakan timbangan atau sukatan, kedapatan juga para peniaga yang menjual barangnya sama ada makanan atau buah-buahan dan sebagainya secara longgok atau tumpuk. Jadi mana hukum boleh. Ia menunjukkan harus. Sebab ada reda-mereda. Pasal dia boleh tengok walaupun tidak. Dia kata orang tanya berapa kilo. Hamba tidak nak jual kilo, hamba nak jual topok. Capur besar kecil 20 riyal dia tadi rian tu dah. Pilih lah topok ni semuanya.
Stopwatch ni 20 riyal. Jadi kalau ada orang jual gitu, hukum dia boleh. Game. Ya kita tahu kalau nak jual barang ni sama ada timbang ataupun suka. Dulu pakai cupok dah, lepas tu kelo. Tak apa, longgok pun boleh. Asalkan dia rate. Sebab cara dia jual dulu tidak. Pasimah dulu orang duk jual barang kan. Dia longgok juga. Dia longgok kau banyak, harga kurang. Mana dia jual barang? Ingat tak Pasimah dulu? Mula-mula dia kata dia jual radio. RM60 ni. Dia tak mahal dulu. 120. Okey, dia ambil barang so lagi. Dia ambil lampu picik pula, dia pun tambah. Dia kata, tambah lampu picik, tak payah bayar 120. Dia tu pula, 80 pula dia kata. Dah. Kita pun heran, dia tak tambah barang tu, kapan-kapan jadi murah. Berapa riyal dia beli tak tahu dah. Tapi nak rakyatnya, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Longgok pun boleh. Asalkan sebab je, asalkan jelas. Pembeli dengan penjual tu jelas, tidak ada penipuan. Dia tengok sendiri longgok pun, tengok molek harga yang longgok besar kecil campur 20 riyal. Berani ke tak? Dah berani? Bolehlah dah. Dengan syarat ni lah, tidak ada unsur penipuan atau peluang berlaku penipuan. Ni. Contoh hang buat ni. Betul dia ada dia tulis jumpa dia durian selonggok, durian RM20 selonggok. Murah ni. Dia kapung kali tak? Ada ke durian ni? Ada dijual ada lagi tak? Namun jika ia dilakukan dengan sengaja dan bertujuan menipu, maka ia diharamkan oleh Islam. Kalau dia sengaja macamlah dalam hadis tadi, dia nak jual tu, dia tak siapa orang tengok taman dia tu basah kena hujan. Pahak basah dia buat kan, dia berbau, dia buat kering datang. Orang kata Maria selonggok tu, buh dah goni kat kelik kat. Kelik tengok di rumah basuh. Ini kerana pada kebiasaannya mereka yang menjual secara longgok atau tumpuk meletak makanan atau buah yang baik di bahagian atas dan yang buruk di bahagian bawah. Jual wasetor lah kata tak. Dia buat comis sini. Hak kedua getah dia bagi apa? Hak tubik kuning-kuning getah tu berbawah. Cekoh tubik kuning cek tak boleh makan. Lagu tu dah. Wasetor. Sudah pasti bahan makanan atau buah-buahan yang di atas nampaknya bagus, tidak ada cacat celak je. Tak ada orang nak buat uduh datah dah. Dia buat molek sekali datah. Justru Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan lalu didapati tangannya basah. Sebab apa Nabi dia masuk tu? Kerana ada satu riwayat katanya dia timu wahyu. Timu wahyu. Nabi SAW melakukan demikian kemungkinan terdapat tanda-tanda berlakunya penipuan seperti terhidu bau yang kurang menyenangkan. Ada pendapat kata Nabi dia orang cerdik. Dia tengok dia bau macam tak sedap ni. Lepas tu dia pun cocok tangan. Orang tak banyak laran lah Nabi kan, pemimpin pula. Kalau orang guano nak beli royak nak beli main cocok-cocok ni apa pula. Dia tak apalah, muka dia tu sebagai dia nak jaga orang ramai. Dia nak cek bahawa jual beli ni ialah jual dia betul. Jadi apa ya Nabi dia sorong jari dia tu kerana dia ada nampak tanda-tanda tu tak molek. Dalam riwayat lain Nabi SAW dikatakan menerima wahyu. Ini mengikut kilah ulama. Ada dia kata Nabi tu terima wahyu. Jibril mari bisik Muhammad, ni ada benda tak betul ni. Dia pun suruhlah jari dia, celuklah jari dia dalam buah. Lalu baginda bertanya penjual makanan, kenapa ianya basah? Jawab penjual, kerana ia ditimpa dan dimasuki air hujan. Semalam hujan basah berjuruk, tak ada nak akak. Jemur tamah tak ada nak akak. Jual padi lah. Kali kita ni padi dah. Kalau jual padi dulu tak jual beras, dulu jual padi. Hak basah berbau. Kena hujan. Dari jawapan tersebut jelas kepada baginda ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Maka baginda bersabda, mengapa engkau tidak letakkan makanan yang basah dia bagi atas agar ia dapat dilihat? Biarlah hak basah tu duduk datang baru orang tahu ni taman basah. Kalau basah kita kira harga lain lah dah. Betul tak? Jadi orang pergi beli tu dengan sangkut dia tamah hak molek. Tak ada masalah. Kalau buah tamah lah dia tak sebut buah tamah ke tak ni.
Kemudian baginda bersabda, ia bermaksud barang siapa yang menipu maka ia bukanlah daripada golongan aku. Nabi tak mengaku umat. Berat juga, berdosa besar tak. Sebab itulah kalau kita tengok lah ni kan, orang yang jadi korporat kok kayu-kayu ni kan, jarang nak jumpa dengan jilah molek bersih. Dia banyak, dia tidak menipu cara lagu ni. Hak kita tak faham cara ekonomi dia tipu kok tu manipulasi pasar orang. Kalau kita nak terjun dalam bidang ekonomi nak jadi orang korporat kata, pergi awal ni tipu demo. Betul tak? Tambah-tambah kita hak tak lebar pula, hak tak reti. Tak reti apa, kita tak reti cara bahasa. Kita main kelih dengan kulit-kulit begini. Masuk dalam lagu mana dunia perdagangan kita tak tahu lah ni online ke apa. Supaya contoh tu nak rakyat dia tak reti tu bila orang tanya dia. Ustaz dia dah tubik dalam YouTube. Ustaz dia kata, boleh ke dok kita pergi beli KFC sebab orang dia sebut Kentucky tu lah. Sebab dia kata KFC ni ialah syarikat Yahudi. Jadi setiap benda yang kita beli ni akan dapat duit tu kepada Israel, Yahudi dia kata. Jadi artinya kita sebab. Nampak tu tak? Dia kata, iyalah. Tapi dia kata, ambo rasa tidak. Dia kata, dia tak percaya. Dia kata. Sebab dia kata dari segi logiknya tidak menasabah. Kita beli, dia sebut situ, kita beli KFC ni 8 riyal dia kata. Jadi 8 riyal ni dia kata, komisionnya boleh ke orang Israel tu kata sama. Dia kata boleh ke dia. Takkan dia kata tuan kedai tu nak buat pergi sama kau di Israel. Dia kata nak naik kapal terbang berapa pula tambah. Buat ke bodoh dia jawab. Ni nak rakyat tak lebah lagu ni yang tipu dah orang. Dia tak reti nak jawab hukum. Dia tidak tahu law ni boleh masuk pitih dengan pecek komputer masuk dalam akaun orang. Dah. Tidak law ni kita nak bayar nak atas pitih kanak main dengan telefon pun boleh dah. Dia tidak faham. Tapi kat demo duduk di ikon situ. Nak rakyatnya bila dia jawab hukum tu dia bodoh setara tu kan hukum lain jadi mengarut jawab. Hak tu dia tubik manis apa boleh. Nulah hak dah ustaz mengarut tak manis apa boleh. Cayo ko bitang boleh. Hak mengarut belaka tu. Hak majlis takwi dah tauliah ke dia tu. Hak sekeban besar ngaji yamin. Tengok dalam YouTube kata nya jawab buat bodoh tu. Dia ingat ke komisen ni supaya ambil komisen ni. Okey, ni dia demo dah setelah boleh ambil lah. 4-5 riyal. Dia ingat ke orang kedakan taki ni kupu-kupu dia buat naik kapal terbang pergi bayar tu. Padahalnya orang beli pecek tu masuk akaun dia. Pecek masuk akaun dia. Kawan nanti terima ni. Jualan Kentucky saja dari satu bulan kita tak ingat berapa bilion dia boleh. Bilion. Israel boleh duit. Kita duk beli tu. Itulah sebabnya jadi orang duk lari ni boleh beli dia kata. Sebab dengan cara tu kalau nak beli aja orang lain dia kata. Sebab nama Kentucky, Starbucks, McDonald gapo ni ini syarikat-syarikat Yahudi ya kalau kita beli boleh komisi ke dia. Jadi ustaz ni bila orang tanya gitu, tak menasabah, tak akan duit sama nak pergi naik kapal terbang pergi ke Israel. Itu bodoh pakai kata belakang. Orang ketua kata. Antara bentuk penipuan yang dilarang seperti memberikan penjelasan yang tidak benar, mencapu barang yang baik dengan barang yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Jadi muka lain lagu tu bukan nanti kau supaya buah tadi buah basah alik bawah kau yang di atas. Apa-apa bentuk yang kita tunjuk ke orang dia serupa dengan hak perah susu tadi lah disambung dengan hak tu juga. Apa-apa yang saja kita tak tunjuk kecacatan pada barang jualan kita tu, tu situ berdosanya. Orang tidak tahu 100% cacat duduk mana. Baik. Supaya juga ni kalau kita masuk bab munakahat kan. Dan bab munakahat ni bilalah si perempuan, si gadis ni ada sesuatu benda yang berlaku kecacatan dia kena royak. Ni penipuan. Sebab tu di antara benda yang dibolehkan mengupak ialah apabila kita ditanya tentang, tapi kena jangan berlawak lah, tentang seorang gadis yang hendak dipinang. Orang tu mari abang kena ikut ni cuba demo royak betul, hak demo tahu lagu mana. Kita hak mana hak kita tahu hak tak betul, kita kena royak. Bukan ngopak ni dibenarkan. Contohnya
Oh budak tu nanti nak royak kan. Demo tengok comel baju. Tapi kalau demo sanggup juga boleh kahwin nak royak. So apa dia? Masa dia kecil-kecil main tu betih dia kecil sebelah. Contoh ada. Kalau demo nak juga apa ke dia betih dalam kain tak nak duduk pakai seluar pakai kain tak nampak. Tapi nak royak. Jadi masa dia royak tu boleh. Dah. Tak ngupak dia panggil. Jangan pula kita tambah. Tak salah betih tu kita tambah betih kecil huduh jangan bodoh huduh kalau demo tengok menyesal lah boleh jangan kalah begitu jangan duduk tambah kita ajak betul setakat kamu tengok masa budak mula dia cacat budak ni betih dia tinggal tulang saja pasal apa dia jeluh dalam api yang budak mula buah batok sia kita ajak gitu jadi masa dia royak tu tak ngopak. Bapa ya dia benar kan? Dia panggil tak ngopak tu sebab tak sewi ada penipuan. Betul tak? Takut ada penipuan. Skor baik. Lepas nikah kat balik tu kat nak pergi mandi pakai ketuala kat betul kecil sebelah dah. Pas sudah kerja dah. Oleh itu barang yang hendak dijual hendaklah dijelaskan akan kekurangan dan kecacatan jika ada. Ia berdasarkan sebuah hadis Nabi. Ini hadis lain dia tambah ni dia kata la yahillu li ahadin an yabi'a syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman 'alima dzalika illa bayyanahu. Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu kecuali dia jelaskan kepada pembeli mengenainya. Kena ayat betul. Dan tidak halal bagi seorang yang mengetahui terdapat ada padanya kecacatan kecuali dia dijelaskan. Orang yang tahu kena royak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jika ia disembunyikan maka ia adalah satu kezaliman dan penindasan yang wajib dihindari. Jadi Islam dia pandai bergerak benar-benar nipu dalam jual beli ni. Justru Islam menganjurkan kejujuran dalam semua urusan termasuk jual beli dan ia amat disanjung tinggi dan jika ia dilaksanakan akan mewujudkan sifat saling mempercayai antara pembeli dan penjual yang akhirnya melahirkan keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Dia muamalah ni sebenarnya dia nak mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan tolong-menolong antara satu sama lain. Di situ timbulnya kasih sayang. Demo tolong jual mudah kita pula tolong beli boleh lega demo tak tolong menolong lagu tu. Jadi tujuan muamalah munakah semua sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni dia diajak oleh Nabi kita dia nak susun masyarakat ni supaya stabil, ada tolong menolong, ada mahabbah kasih sayang. Tiba-tiba jual beli ni jadi perbalahan dan permusuhan. Situ. Langkah terbaik bagi mengelak berlakunya penipuan dalam jual beli ialah dengan mengasingkan barangan yang baik atau berkualiti dengan barangan yang buruk atau tidak berkualiti sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan meletak makanan yang tidak berkualiti di bahagian atas agar dilihat oleh pembeli. Tidak bahagian atas pun bersuku. Hak ni boleh yang kata hak ni tak apa molek, isi tak molek ni. Ni bubur suku. Hak ni hak molek, grade A. Dia nak suruh lagu tu. Ia menunjukkan harus menjual barangan yang tidak berkualiti atau mengandungi kecacatan sekiranya pembeli mengetahui kecacatan dia bersetuju mengenainya. Tak apa. Ni hak tak molek ni. Kalau dia mau nak bayar memang murah ni. Hak ni hak molek. Jangan campur hak molek dengan hak tak molek. Dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang menipu maka dia bukanlah dari golongan aku, iaitu bukan dari kalangan umatku. Maksud penapian dari menjadi sebagai umat tersebut Rasulullah ialah perbuatan tersebut menyalahi sunnah dan petunjuk baginda. Ia menunjukkan betapa besar dosa menipu dalam urusan jual beli, malah ia boleh menjadi asbab turunnya bala dan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran dalam jual beli dewasa ini memang sukar ditemui dan sukar untuk dipraktis. Ini kerana penjual dan pembeli masing-masing mengutamakan kepentingan diri berbanding kepentingan ramai. Apa siapa dia kata ada kepentingan. Orang jual dia duduk kerja untung. Tipu orang yang apa susah biar. Asal kita untung. Orang beli kalau boleh dia nak halah ke dia tak kira. Orang jual ni rugi tak rugi. Tu kaedahnya. Orang panggil selfish. Penting diri. Jadi dalam Islam ni kena timbang-nimbang. Dua ni dah. Banyak yang kita temui peniaga yang hanya mengatakan barang yang dia jualnya adalah barang yang terbaik dan sempurna, paling bagus yang membuat pembeli tertarik, tetapi tidak dinyatakan atau dijelaskan kecacatan barang tersebut. Ni orang duk jual-jual.
Duk jual online, direct selling dengan bagai kosmetik, bagai kecantikan tu. Allah, dia tak tahu kadang-kadang benda tu ada, dia bubuh apa, dia bubuh dengan mercury. Ada cyanide dalam tu. Bagai-bagai tu menyebabkan madarat. Dia kata ada KKM, dia dulu KKM tu. Bagai-bagai yang dia jual tu, kosmetik tu kan. Kalau kita tengok halusikan, dia nipu. Bukan, tak ada pun KKM. Kementerian Kesihatan. Sedangkan urusan perniagaan secara amanah dan jujur merupakan suatu ibadat yang akan kita menjadi bekal di akhirat nanti. Ni disebut tadi. Ibadat ni jual beli ni. Kita nak tupai jual beli ni supaya ibadat semaya puasa juga. Boleh pahala. Ni hadis Nabi. At-tajirus saduqul amin ma'al nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini hadis riwayat Tirmizi. Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Orang yang jujur dan orang yang syahid. Bukan main-main. Sebab tu kata-kata kita tak sida apa ni? Allah kita misalnya kita kata dak. Tak sida kita nak ngatik saja, nak duduk di masjid saja. Jual apa tak si jual dah, tak si jual dah. Sibuk. Tak ada nak. Kalau betul-betul sibuk nak tak ada nak semaya tu betul, tapi kalau dia duduk saja tapi dia nak pergi jual tu dia harapkan jual tu tak diharga satu tak betul. Dengan dia jual beli tu budak dengan amanah, dengan itu boleh menjadi amalan. Yang Nabi sebut boleh hidup sama-sama dengan Nabi. Betul tak? Tidak mengganggu dah. Hak dia nak buat ibadat lain. Tiba-tiba dia boleh jual, dia boleh buat dia boleh berjual beli. Dia boleh nego. Sudah dia sembahyang subuh, kita kata alik pagi mari jebuk gapo dengan dia buat amal ibadat sikit sebanyak, dia pergi beli barang. Dia turun beli barang, dia nak pergi nego tu, mereka cantik pahala dah. Sebab dia bukan nak geni pudak, nak nego dengan jujur. Dia pergilah kita kata, pergi beli barang, dia pergi beli barang Kota Baru dah. Dia beli pak kedai borong. Pada dia buat klik di rumah, dia pergi letak dalam kedai dia. Dia letak dalam kedai dia pun tidak mengabaikan tanggungjawab dengan Tuhan, gapo semua sekali. Lepas tu masa jual beli tu dia jual molek sebagaimana hak Nabi suruh tadi. Hak tak molek kata tak molek, hak huduh letak suku. Dan masa jual beli tu timbulnya orang panggil reda meredai di antara pembeli dengan penjual. Kalau lagu tu lah punya kerjaan dia, hak jual beli dia hak mau sebut tadi, dia pergi Kota Baru naik kereta gapo klik jual beli dengan orang tu, cucu menyucu tu, berapa jam dia buat kerja tu, boleh pahala juga tu supaya duduk berzikir baca Quran juga. Faham tak? Nah, kita nak pusing otak orang kita ni biar faham. Dia ingat kerja ni tak boleh pahala. Bila dia faham kerja tak boleh pahala ni, dia buat kerja ni dia langgar hukum syaraknya. Dapat kena cari makan, tipu sikit buat apa dia ni dah. Jadi sepatutnya tok peraih ni boleh pahala. Nak ayat ni balik. Boleh pahala jadi tok peraih. Tapi kena semaya bel, kena jagalah ni nak. Gapo-gapo kalau tak jaga hukum Tuhan, kerja gapo pun tak boleh. Tapi nak royaknya kena gapo saja kita guna keringat kita, fikiran kita ni untuk cari makan pun punya baik ya Tuhan dia beri pahala juga. Padahal nak cari makan tu dah. Ni nak royak Islamnya. Agama yang istimewa, komprehensif. Budak-budak sekolah dah sebut tu. Ni kita berhentilah setakat tu dah.